Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Ardini binti Adam dari 2 PPSMP Bahasa Melayu 1. Ingin membentangkan tugasan 2 BMMB 1104 iaitu Asas Kritikan Sastra terhadap cerpen. Soalan yang saya perolehi di mana saya dikehendaki untuk membuat pembentangan berbentuk video mengenai asas kritikan sastra berdasarkan satu karya prosa moden iaitu cerpen. Saya perlu menghuraikan dengan jelas kritikan cerpen yang dipilih dengan menggunakan sekurang-kurangnya 3 jenis ciri kritikan yang telah saya pelajari. Terlebih dahulu, saya ingin memperincikan isi kandungan yang terkandung dalam tugasan 2 pada kali ini. Saya telah memilih satu cerpen yang bertajuk Gerhana Manusia dan memilih untuk membuat 3 kritikan sastra terhadap cerpen ini iaitu kritikan teguran, kritikan sanjungan dan akhir sekali kritikan pendekatan. Sebelum itu, tahukah kita apa itu kritikan sastra? Sejarah kritikan sastra telah bermula sejak sekitar tahun 300 sebelum Masihi, sejajar dengan perkembangan tradisi penciptaan karya seni sastra dalam zaman Yunani. Kritikan menjadi asas yang mengkonsepkan tindak balas khalayak secara kritis terhadap fenomena-fenomena dan gejala-gejala sastra yang terdapat dalam karya atau kesannya ke atas pihak yang lain. Jelasnya, kritikan sastra tidak muncul dengan seadanya tetapi sangat bertalian dengan sikap kritis dan analitis manusia itu sendiri yang cenderung untuk melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap sesuatu. Tradisi kritikan yang bermula sejak era Yunani itu kemudiannya menjadi tradisi dalam sastra Eropah apabila teori-teori klasik dihidupkan dan digunakan semula dalam nafas baharu. Teori-teori ini kemudiannya menjadi tiran dan model pembinaan teori dan tradisi kritikan sastra di seluruh dunia hingga ke hari ini. Namun begitu, menurut Hashim Awang 1985, kritikan sastra merupakan satu usaha bagi mempertimbang dan menilai karya sastra secara sistematik dan telus. Selain itu, ia juga merupakan satu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisisan dan penilaian sebuah karya. Sebelum penerangan saya lebih panjang, saya ingin menceritakan secara ringkas cerpen yang saya pilih iaitu Gerhana Manusia sebelum saya menyatakan kritikan sastra terhadap cerpen ini. Gerhana Manusia ini mengisahkan tentang Nusia yang tidak berpuas hati apabila Dr. Murni ingin memasukkan darah kepada Tuan Besar Musa yang sedang koma di wad unit rawatan rapi. Nusia mengatakan bahawa Tuan Besar Musa tidak layak hidup kerana dia bukanlah orang yang baik. Namun sebaliknya, bagi Profesor Dr. Juaidi yang mempunyai kepentingan tersendiri yang mahukan Tuan Besar untuk terus hidup, Nusia merasakan terdapat nyawa lain yang lebih memerlukan darah tersebut. Konflik timbul apabila Profesor Dr. Juaidi tetap mengarahkan mereka untuk mendapatkan 10 pek darah untuk Tuan Besar sedangkan hospital telah kehabisan stok darah. Nusia merasakan dunia ini tidak adil kerana orang lebih memerlukan darah tidak mendapatkannya dan hanya diberi gelang Fudin seakan-akan darah. Akhirnya, Tuan Besar Musa gagal diselamatkan. Hal ini menyebabkan Dr. Juaidi berasa tertekan atas kematian Tuan Besar Musa kerana kelab elit mereka kehilangan tajaan sebanyak 100,000. Baiklah, sekarang saya akan mengemukakan kritikan sastra yang pertama terhadap cerpen ini iaitu kritikan teguran. Sebelum itu, seperti mana yang kita ketahui, kritikan teguran ini memberi makna kritikan bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan memainkan peranan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangan. Oleh itu, aspek kekuatan yang telah saya teliti dalam cerpen ini ialah Nusia yang bekerja sebagai seorang jururawat di mana dia berkhidmat sebagai pembantu kepada Dr. Murni yang diberi tugas memasukkan darah ke dalam badan manusia. Jika dilihat dengan teliti, cerpen ini mengaitkan unsur biologi dan sains dengan menggunakan istilah tertentu dalam cerpen ini. Justru itu, istilah-istilah khas yang digunakan ini mampu menambah ilmu pengetahuan kepada para pembaca cerpen ini. Aspek kekuatan ini boleh dilihat berdasarkan contoh petikan yang terdapat di dalam cerpen, iaitu garis malang yang dibelasah hingga tinggal nyawa-nyawa ikan dan mahasiswa ahli kimia yang semakin cair sel darah merah di tubuhnya itu. Tidak perlukah mereka itu diberikan darah?
ujar Nusia pada halaman 71. Dalam hal ini, istilah sains yang digunakan ialah leukemia, di mana leukemia ini merupakan sejenis kanser darah yang berasal dari sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan satu organ penghasilan darah yang terdapat di dalam kesemua tubuh badan manusia. Sel-sel leukemia merupakan sel kanser yang luar biasa dan berupaya membiak dengan cepat serta hidup lebih lama berbanding sel-sel darah yang normal. Walau bagaimanapun, pada pandangan saya, kritikan teguran dari aspek kelemahan telah wujud dalam cerpen ini apabila jalan cerita cerpen ini yang banyak menggambarkan emosi kemarahan dan tidak sopan. Tentunya keadaan ini menyebabkan pembaca terikut-ikut dengan emosi yang ditunjukkan dalam cerpen ini, menyebabkan jalan ceritanya bersifat emosional. Seterusnya, Main menunjukkan perwatakan yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap pesakit yang sedang bertarung nyawa disebabkan sifat ketamakan ganjaran sehingga sanggup menggadaikan nyawa orang lain demi wang ringgit yang dijanjikan. Di sini menjelaskan bahawa perwatakan menunjukkan sifat negatif yang tidak seharusnya dicontohi, terutamanya kepada para pembaca. Kita boleh lihat dalam contoh petikan yang terdapat di dalam cerpen, iaitu biar Tuan Musa itu mati, lebih bermanfaat kepada yang hidup. Dia tidak dapat diselamatkan, dia diambang sakaratul maut, pada halaman 69. Di samping itu, kritikan sastra yang boleh dibuat setelah meneliti dan memahami cerpen ini ialah kritikan sanjungan. Sanjungan boleh ditaktifkan sebagai pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Dalam konteks ini, kritikan sanjungan lebih merujuk kepada pemujian karya dan pengarangnya yang telah menghasilkan pemikiran yang bernas dengan menonjolkan elemen yang menarik dalam sesuatu karya. Oleh itu, cerpen Gerhana Manusia karya Aminah Mohtar menarik untuk diperkatakan kerana pemikiran pengarang yang menghasilkan cerpen ini dengan bertemakan etika kerja doktor yang mementingkan ganjaran material ketika merawat pesakit sehingga menyebabkan berlakunya pengabaian dalam nilai kemanusiaan. Pembaca boleh mengesani dari awal lagi cerita ini berkisar tentang aku, iaitu Nusia yang berkhidmat sebagai pembantu kepada Profesor Dr. Juaidi. Dalam hal ini, tema idea ini muncul apabila isu melebihkan orang atasan berbanding orang bawahan disebabkan wang ringgit semata-mata. Perkara ini boleh dilihat melalui petikan dialog yang terdapat di dalam cerpen, iaitu awak tahu siapa Tuan Besar Musa itu? Korporat teknorat yang banyak menyumbang dana kepada kelab elit kita. Kita tidak mahu dia mati. Dia dermawan yang prihatin. Kita begitu terhutang budi kepadanya. Pada halaman 71, bagi saya pemikiran pengarang yang bernas dalam menghasilkan jalan cerita ini secara tidak langsung mampu merangsang emosi pembaca. Hal ini yang menjadikan cerpen ini lebih berkesan kepada pembaca. Seterusnya, cerpen Gerhana Manusia ini mengetengahkan isu hak kemanusiaan. Dalam pada itu, pengarang telah menyentuh tentang sikap orang atasan, iaitu Profesor Dr. Juaidi yang lebih mementingkan ganjaran duit sehingga sanggup memberi arahan kepada pembantunya Nusia untuk memberi darah palsu kepada 4 orang pesakit yang memerlukan supaya bekalan darah yang sebenar dapat disimpan untuk Tuan Besar Musa. Dan itu, sikap diskriminasi dan ketidakadilan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang cuba ditonjolkan dalam cerpen ini. Idea pengarang dalam menyelitkan unsur emosi yang keterlaluan menjadikan cerpen ini tidak sama dengan cerpen yang lain. Namun hal itu yang boleh menarik minat pembaca untuk mengetahui keseluruhan cerita apabila timbul sesuatu konflik yang menyentuh emosi. Oleh itu, saya ingin menyatakan contoh yang berkaitan dengan kritikan sanjungan yang telah dijelaskan tadi, iaitu Dr. Nguni dan Nusia turut dipaksa oleh Dr. Juaidi untuk memberikan 50 pek darah kepada Tuan Besar Musa, sedangkan keadaan Tuan Besar Musa sedang tenat. Lebih jelas kelihatan bahawa Tuan Besar Musa tidak dapat lagi diselamatkan. Akhir sekali, kritikan sastra yang ingin saya nyatakan dalam cerpen ini ialah kritikan pendekatan yang merujuk kepada suatu proses mendekati sesuatu karya. Kritikan ini merupakan satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Jika kita teliti dengan lebih mendalam, pendekatan kritikan yang berkembang di tanah air ialah pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan arketip.
Justru itu, setelah meneliti cerpen ini, saya dapat mengenal pasti salah satu pendekatan yang telah disebutkan tadi. Dalam konteks ini, kritikan pendekatan yang terdapat dalam cerpen ini ialah pendekatan intrinsik, di mana ia merupakan pendekatan terhadap karya sastra dengan unsur-unsur dalaman yang membina karya seperti plot, watak perwatakan, latar, sudut pandangan dan gaya bahasa. Sekarang, saya ingin menjelaskan secara mendalam tentang analisis yang dibuat terhadap cerpen dengan kritikan pendekatan. Analisis kajian yang dilakukan terhadap cerpen Gerhana Manusia ini dengan menggunakan pendekatan analisis intrinsik berdasarkan watak dan perwatakan yang ditonjolkan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis cerpen ini ialah menunjukkan watak dan perwatakan secara jelas dan realistik. Dalam konteks ini, watak dan perwatakan yang dimaksudkan ialah Dr. Juwaidi yang merupakan doktor perubatan senior di sebuah hospital. Jika meneliti dengan mendalam, watak Dr. Juwaidi dalam cerpen ini menonjolkan seseorang yang mementingkan ganjaran material berbanding belas kasihan kemanusiaan. Hal ini jelas kelihatan apabila Dr. Juwaidi berasa tertekan apabila Tuan Bersamusa meninggal dunia menyebabkan kelab elitnya kehilangan dana sebanyak RM100,000. Perkara ini jelas menunjukkan watak dan perwatakan yang tidak disenangi, terutamanya kepada para pembaca. Namun begitu, terdapat juga watak dan perwatakan yang boleh dicontohi dan dijadikan teladan kepada para pembaca, iaitu watak aku atau namanya Nusia. Seperti mana yang ketahui, Nusia merupakan seorang jururawat yang bertugas di wad unit rawatan rapi di sebuah hospital. Perwatakan yang ditunjukkan oleh Nusia ialah dia seorang pembantu jururawat yang berdedikasi dan bertanggungjawab terhadap kerjanya. Dalam hal ini, dia telah berusaha untuk memberikan khidmat rawatan terhadap pesakitnya Tuan Bersamusa dengan penuh tanggungjawab. Di samping itu, kritikan pendekatan dikaitkan dengan nilai moral yang terdapat di dalam cerpen ini. Sebagaimana yang kita ketahui, pendekatan moral merupakan pendekatan yang berkaitan dengan penelitian terhadap nilai-nilai moral dan keagamaan. Kajian ini turut difokuskan terhadap perilaku yang ditampilkan oleh pengarang. Pertamanya, nilai moral yang saya dapati di dalam cerpen ini ialah belas kasihan dan keprihatinan dalam menjalankan tugas dalam perkhidmatan kesihatan. Untuk mengukuhkan lagi pernyataan tersebut, saya kemukakan contoh dialog yang menunjukkan nilai belas kasihan, iaitu Nusia, kita ke bank darah, 2 pek darah daripada awak, 2 pek darah daripada saya, mampu menghidupkan semua yang koma dalam unit rawatan rapi. Halaman 75. Pengarang cerpen turut menelapkan nilai keagamaan dalam cerpen ini. Dalam hal ini, sikap seseorang yang sentiasa mengingati Allah. Nilai keagamaan yang diterapkan ini mampu membuka minda pembaca agar sentiasa mengingati Allah dan sentiasa percaya bahawa mati itu pasti. Hal ini demikian, setiap insan yang bernyawa pasti merasai mati. Contoh dialog yang menunjukkan nilai keagamaan ialah dia sudah tidak boleh diselamatkan. Dia diambang sakaratul maut. Syahadah, Yasin lebih diperlukan. Pada halaman 69. Secara rumusannya, kritikan sastra mampu memberikan impak kepada penambahbaikan dalam sesebuah karya. Dalam konteks ini, kritikan sastra yang dilakukan bertujuan untuk memberikan teguran, saranan, pendekatan, penganalisisan dan sanjungan kepada pencipta karya agar menjadikan karya lebih menarik kepada para pembaca. Tambahan lagi, dengan adanya kritikan sastra ini mampu mendorong penamaan idea kepada pencipta karya untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan jiwa pembaca. Selain itu, membolehkan sesebuah karya dapat dikritik dengan kritikan yang adil terhadap baik dan buruk sesuatu penciptaan karya. Akhir kata, kritikan sastra merupakan satu tindakan yang boleh membawa kepada kualiti sesebuah karya kerana semua pihak menyuarakan pendapat mereka dalam sesuatu penambahbaikan yang dilakukan terhadap sesebuah karya. Baiklah, itu sajalah setakat ini penerangan tentang kritikan sastra terhadap cerpen pada kali ini. Sekian, terima kasih.